So bermaksud kalau kita ada peti ais dekat rumah, pastikan jangan kita buka pintu peti sejuk ni terlampau lama. Contoh terlampau lama macam mana contoh dia? Okay, hai, Assalamualaikum. So, kita dalam spontan DIY. So, kali ni apa pula yang saya nak sharekan? Saya nak sharekan tentang peti sejuk. Tips penjagaan peti sejuk supaya peti sejuk anda boleh jadi lebih tahan lama, peti ais anda tak cepat rosak. Apa tips? Berapa banyak tips yang saya nak berikan? Saya akan berikan kepada anda 5 tips penjagaan peti sejuk supaya peti sejuk anda jadi lebih tahan lama. Okay, tips yang pertama yang saya nak sharekan kepada anda. Okay, first kali, jangan buka pintu peti sejuk terlampau lama. Boleh tak saya cakap macam tu satu-satu? So bermaksud kalau kita ada peti ais dekat rumah, pastikan jangan kita buka pintu peti sejuk ni terlampau lama. Contoh terlampau lama macam mana contoh dia? So kita buka peti ais, kita keluarkan barang, pergi letak dekat sinki, bersih kan, peti ais tu masih lagi terbuka. Kenapa tak boleh buat macam tu? Okey, kalau kita sering kali buat perkara yang macam tu, peti sejuk kita, motor kompresor dekat belakang akan bekerja lebih keras ataupun bekerja lebih banyak. Kenapa? Sebab bila anda buka, suhu sejuk di dalam kompartmen ni akan keluar. Bila anda tutup balik, kompresor akan bekerja keras untuk pastikan kompartmen itu sejuk semula seperti yang anda setkan. Okey, clear tak sebut maksud? Kalau anda kerap buat perkara yang saya ceritakan tadi, peti ais anda akan jadi cepat rosak. Itu adalah tips yang pertama. Okey, dalam tips yang kedua, apa pula? Selalu kita dengarkan, jangan letak barang panas dalam peti sejuk. Barang panas tu bermaksud bukan barang curi Barang panas tu bermaksud makanan yang kita dah siap masak, jangan terus masukkan ke dalam peti sejuk on the spot. Okey, maksudnya anda kena sejukkan dulu dekat luar, lepas tu baru anda masukkan ke dalam peti sejuk. Kenapa perkara tu tak boleh dilakukan? Okey, sebab pertama, alasan pertama kenapa tak boleh buat perkara tu disebabkan suhu dia berbeza. Contoh, makanan yang panas ni mungkin suhu dia sekitar dalam 40 hingga 60 darjah Celsius. So dalam peti sejuk ni mungkin suhu dia, bahagian freezer mungkin suhu dia sekitar negatif 16 hingga negatif 18. So bila anda letakkan makanan sejuk panas tu, makanan panas tu terus letak dalam ni dan anda terus tutup, apa yang akan berlaku dalam kompartmen tu? Perubahan suhu akan berlaku. Bermaksud panas tu akan menguasai sejuk. So sejuk tu akan hilang dan apa yang akan berlaku? Peti sejuk tu akan kena bekerja keras untuk memastikan peti sejuk tu sejuk semula. So, kalau peti ais anda jenis inverter, so jadinya dia akan jadi lebih sensitif. Kenapa? Sebab inverter ni dia akan bekerja lebih banyak. Okey, sepatutnya dia sejuk, lepas tu dia berhenti kan. Tapi disebabkan dia panas, dia sejuk tak berhenti sampai 3-4 jam. So kompresor tu akan jadi lebih cepat rosak dan senang cakap, peti ais anda akan jadi mudah rosak kalau anda gunakan cara yang kedua tu. So elakkan cara yang kedua. Apa dia? Jangan letakkan makanan panas terus ke dalam peti sejuk anda. Alright, so yang ketiga, apa pula tips yang ketiga yang saya nak sharekan kepada anda pada spontan DIY kali ni? Untuk tips yang ketiga adalah elakkan meletak barang-barang yang banyak. Contoh, okey, contoh, kadang-kadang kita pergi pasar, kita beli ikan, kita beli sayur, kita beli buah-buahan, kita main masuk je, main padat je terus kat dalam peti ais kita ni. So, bila anda buat perkara yang macam tu, apa yang akan berlaku? Peti ais akan jadi cepat rosak. Disebabkan apa tau? Sebab peti ais tu tiada kitaran udara dengan sempurna. Sebab itulah kalau kita beli peti ais, kita akan tanya salesman ke atau sales girl tu akan cakap dengan kita apa tau? Okey, peti ais ni 200 liter, peti ais ni 300 liter, peti ais ni 400 liter. Itu bermaksud macam kita beli kereta. Kereta ni 2 seater, kereta ni 4 seater, kereta ni 5 seater, kereta ni 7 seater. So bermaksud kapasiti yang kita boleh masukkan. Tapi ramai saya lihat, terutamanya peniaga-peniaga kecil, bila dia beli ayam, beli daging, beli ikan, dia beli daging sampai 4-5 kilo, dia buka peti ais, dia rap, masuk, tutup, habis semua. So, bila dia masuk semua sekali, apa yang akan berlaku? Nampak tak depan ni ada jaring-jaring ni?
Ada jaring-jaring sini, ada lubang sini kan. So bermaksud udara sini akan keluar, dia akan masuk ke sini. Dia akan keluar, dia akan masuk ke sini. Bayangkan kalau anda dah tutup semua lubang ni, apa yang akan berlaku kalau anda tutup lubang hidung anda? Tak kesemput jadinya peti ais tu. So jadinya dalam tips yang ketiga, betul? Tips yang ketiga ni, elakkan dari meletakkan barang-barang yang banyak. So kesan mudarat ni banyak sebenarnya, bukan sekadar kitaran udara. Poket-poket ni semua akan pecah dan patah. Alright, so itu adalah tips yang ketiga. Untuk tips yang keempat adalah melibatkan kebersihan. Tengok peti ais ni, bersih tak? Bersih tak peti ais ni? Bersih tak peti ais ni? Bersih sangat kan? Peti ais ni bersih sangat. So jadinya kalau anda nak menggunakan peti ais, pastikan anda jaga kebersihan peti sejuk ni. Bila peti sejuk ni anda tak jaga kebersihan dia, at least paling kurang 3 bulan sekali, anda kena cuci, keluarkan semua barang-barang yang anda tak pakai untuk elakkan bau yang tak enak, untuk mengelakkan peti ais tu jadi cepat rosak apa semua. Anda kena maintainkan 3 bulan sekali, cuci peti ais tu di bahagian dalam dia. Keluarkan barang-barang yang dah tak pakai, bersihkan semula dan masukkan semula. Sebab kalau anda simpan barang-barang yang dah melebihi daripada tempoh dia, contoh sebenarnya setiap makanan ni dia ada tempoh hayat dia, betul tak? So bila anda simpan, benda tu tak digunakan, dia akan mengeluarkan bau. Bila mengeluarkan bau, automatically peti ais tu akan jadi kurang enak bau dia. Kita simpan makanan lain pun dia akan jadi tak best. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, bila anda letak barang terlalu banyak ataupun anda tak bersihkan, sisa-sisa makanan akan tumpah. Tumpah macam ni dan dia akan meleleh, dia akan kena dekat body berkarat macam ni. So peti ais akan jadi apa? Getah pintu dia ni semua akan pecah dan koyak. Automatically pintu tak boleh rapat, automatically peti ais nanti akan jadi kurang sejuk. Okey, right. So 4 tips, dan tips yang terakhir yang saya nak kongsikan dalam spontan DIY kali ni adalah tentang berkongsi kepala plug. Okey, apa berkongsi kepala plug tu? Okey, peti sejuk ada kepala plug ni, betul kan? So ramai saya lihat orang berkongsi kepala plug ni. Sebab kita tahulah kita tak dapat nak sediakan satu plug point khas untuk peti sejuk. Tapi itu adalah yang terbaik. Tapi kalau anda nak gunakan juga pada extension wire, so pastikan plug peti ais ni jangan diselalukan on dan off dia. Pastikan dia sentiasa on, tak perlu on off. Sebab kadang-kadang saya lihat plug peti ais berkongsi dengan plug mesin basuh. Kadang-kadang paling banyak sekali plug peti ais ni berkongsi dengan plug blender. Okey, mesin pengisar lah. So bermaksud masa dia tengah nak guna blender, dia tutup peti ais, dia pasang blender. Dah siap blender, dia masuk peti ais pula. So on off, peti ais akan jadi cepat rosak. So saya harap perkongsian tips yang saya berikan kepada anda pada hari ini, penjagaan peti sejuk, memberi manfaat, memberi info. Kalau benda ni bagus, bantu saya tekan share supaya lebih ramai orang dapat lihat video ini. Dan yang paling penting sekali, sekiranya anda memerlukan alat ganti peti sejuk ataupun mesin basuh, anda boleh WhatsApp pin saya di talian 012-7141-639 ataupun anda boleh beli terus di laman web rasmi kita iaitu www.hairolvehicle.com. Itu saja daripada saya Hairul Vehicle. Assalamualaikum, bye bye. Okay, so dah tonton dah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka yang ada produk nak saya promotekan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, kontak di number telefon di bawah ni. Okay, insyaAllah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklumat lanjut, kontak di nombor di bawah ni. Alright.